Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan adat perkahwinan masyarakat Melayu dan India. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama Fatimah Amira, Nur Farah Afika, Nur Amni Adira, Nurul Anjana, Muhammad Adrian Zalah dan yang terakhir Muhammad Izan Ufai. Pengenalan. Adat dalam perkahwinan masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh agama Hindu kerana agama Hindu merupakan agama terawal yang muncul di tanah Melayu sebelum kedatangan Islam. Banyak aktiviti serta adat masyarakat tempatan, khususnya masyarakat Melayu, menyerupai adat di dalam agama Hindu. Namun begitu, setelah kedatangan Islam, terdapat pelbagai perubahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tempatan, termasuklah dari segi cara hidup dan adat agar ia senari dengan panduan yang telah digariskan oleh agama Islam. Namun begitu, pada masa kini terdapat setengah masyarakat yang masih mengekalkan adat yang mencirikan kehinduan di dalam kehidupan mereka. Perkara ini telah menimbulkan tanda tanya serta kekeliruan orang awam, khususnya mereka yang hendak mendirikan rumah tangga, sama ada adat yang dilakukan itu dibenarkan atau dilarang oleh syarak. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, adat bermaksud peraturan yang sudah lama diamalkan sejak turun-temurun dalam sesuatu masyarakat. Objektif tugas ini adalah yang pertama, ingin meneliti adat-adat yang terdapat dalam majlis perkahwinan orang Melayu dan orang India. Yang kedua adalah untuk membincangkan adat-adat yang terdapat dalam majlis perkahwinan mengikut agama Islam. Yang pertama, adat perkahwinan orang Melayu. Seterusnya, adat pertama dalam sesuatu perkahwinan adalah adat merisik. Merisik bermaksud meninjau dan juga melihat. Ianya bertujuan untuk memastikan gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki itu masih belum berpunya. Selain itu, tujuan adat merisik juga adalah untuk menyatakan keinginan untuk berkahwin dengan seseorang wanita kepada wanita berkenaan dan juga walinya. Ketika adat merisik, diharuskan untuk melihat bakal muka pasangan. Rundingan akan dilakukan di antara kedua belah pihak, lelaki dan perempuan, dan pihak lelaki akan memberikan satu bentuk cincin tanda yang berupa cincin belah rotan. Jika ada persetujuan di antara pihak lelaki dan pihak perempuan, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Untuk adat meminang pula, meminang ialah apabila seorang lelaki berhasrat untuk menjadikan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk menjadi isterinya yang sah. Jadi dia akan melamar wanita tersebut. Jadi proses meminang berlaku apabila pihak lelaki diwakili oleh seorang yang berpengalaman atau seorang yang lebih berumur untuk menggantikan ibu bapa pihak lelaki tadi untuk melamar wanita di rumah wanita tersebut. Jadi sekiranya pinangan tadi telah diterima dan dipersetujui bersama, maka mereka akan merancang untuk perjumpaan seterusnya untuk berbincang tentang nilai mas kahwin dan nilai wang hantaran yang juga akan dipersetujui bersama. Sekiranya wanita tadi telah menerima pinangan lelaki tersebut, maka wanita tersebut tidak dibenarkan untuk menerima lagi pinangan lelaki lain. Dan lelaki lain juga perlu tahu bahawa wanita tersebut juga tidak lagi boleh dipinang. Seterusnya, kedua-dua belah pihak hendaklah menjaga diri masing-masing daripada perkara-perkara yang tidak elok ataupun tidak patut dilakukan, supaya persetujuan meminang akan terus ke majlis perkahwinan yang diinginkan bersama. Baiklah, seterusnya ada pertunangan Melayu. Yang pertama, ikatan perjanjian antara pihak lelaki dan pihak perempuan untuk menjalankan perkahwinan pada tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang kedua, ibu atau saudara perempuan belah lelaki akan menyarungkan cincin kepada bakal pengantin perempuan sebagai tanda ikatan perjanjian pertunangan. Dan ketiga, pihak lelaki akan memberikan hantaran yang terdiri daripada tapak sirih, cincin dan juga manisan seperti buah-buahan, kek dan kuih muih yang digubah cantik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang majlis akad nikah. Pertama sekali, khutbah nikah. Sebelum memulakan lafaz akad nikah, kebiasaannya imam ataupun Tok Kadi akan membuat khutbah nikah. Tok Kadi akan membuat khutbah nikah ini berkaitan dengan bab perkahwinan, hukum hakam, tanggungjawab pasangan suami isteri, nafkah, cerai, rujuk dan juga taklid. Semasa khutbah ini berlangsung, Tok Kadi akan membacakan di hadapan pasangan mempelai ini bersama dengan beberapa orang saksi dan juga ahli keluarga terdekat. Khutbah nikah ini dibacakan selalunya di dalam masjid ataupun di rumah pengantin perempuan, iaitu bergantung kepada tempat berlangsungnya perkahwinan tersebut. Khutbah nikah ini juga sudah menjadi perkara yang utama yang sering dibuat sebelum pasangan pengantin diijab kabulkan. Seterusnya,
Membaca lafaz akad nikah. Selepas khutbah nikah, barulah pihak pengantin lelaki perlu membuat lafaz akad nikah kepada wali perempuan. Semasa lafaz dijalankan, lafaz tersebut perlulah mengandungi lafaz kahwin dan nikah. Sebagai contoh, aku kahwin kat engkau dan aku nikah kat engkau, kerana perkataan ini menunjukkan makna perkahwinan. Lafaz perlulah jelas dan bukan lafaz kiasan. Hal ini kerana lafaz yang jelas boleh membuatkan perkahwinan tersebut atau pernikahan tersebut menjadi sah, manakala lafaz kiasan akan menyebabkan pernikahan tidak sah atas sebab tidak menepati syarat-syarat pernikahan. Walau bagaimanapun, semasa upacara akad nikah ini dijalankan, dua orang saksi lelaki perlu ada bagi menyaksikan pernikahan itu kerana ianya termasuk dalam syarat akad nikah. Apabila saksi telah mengatakan sah, maka sempurnalah pernikahan ini dan pasangan mempelai telah menjadi pasangan suami isteri yang sah. Yang ketiga, membaca lafaz taklid. Apabila lafaz akad nikah telah selesai, Tok Kadi akan meminta pengantin lelaki untuk membaca lafaz taklid. Taklid ini merupakan syarat untuk membubarkan perkahwinan jika antara pihak suami atau isteri telah membuat sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan syarat taklid itu. Seterusnya, solat sunat nikah. Solat sunat nikah ataupun disebut juga sebagai solat az-zawaj merupakan solat sunat yang dilakukan bertujuan untuk menandakan kesyukuran kepada Allah SWT bagi pasangan suami isteri yang baru memasuki alam pernikahan. Solat ini adalah salah satu daripada perkara sunat yang boleh dilakukan bagi mereka yang baru berkahwin sebagai mukadimah yang mengharapkan rahmat, keberkatan dan juga pemeliharaan daripada Allah SWT terhadap Baitul Muslim yang baru dibina. Akhir sekali, upacara pembatalan air semayang. Acara pembatalan air semayang ini tidak termasuk dalam hukum agama Islam. Ianya hanyalah salah satu adat Melayu yang dilakukan secara meluas. Masyarakat Melayu mengadakan majlis pembatalan air semayang ini dengan alasan sendiri, seperti kiasan bahawa suami isteri sudah boleh dan halal bersentuhan. Sentuhan itu dilambangkan dengan bersalaman. Majlis bertandang yang diadakan ialah kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam perkahwinan orang Melayu. Majlis diadakan bila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Mengadakan majlis walimah untuk pernikahan sepasang pengantin merupakan anjuran dan sunnah Rasulullah SAW kerana dengan adanya majlis walimah, sesuatu perkahwinan itu boleh diumumkan kepada orang ramai. Demikian juga para tetamu undangan boleh menghadirinya sambil bersilaturahim dan mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin. Adat perkahwinan orang India. Baiklah, adat perkahwinan orang India meningkat pertama adalah melisik. Dalam mereka ini, mereka akan ingin mengetahui etnik, subetnik, kasta dan agama pasangan. Kedua, mereka akan melihat kepada status ekonomi dan status sosial kerana ia menjadi faktor utama seperti umur, tahap pendidikan dan latar belakang keluarga. Ketiga, bakal pengantin lelaki akan mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan untuk melihat seri para suku bakal pengantin perempuan. Peringkat kedua ialah nicayam, di mana ikat janji dilakukan selepas persetujuan dua belah pihak pengantin. Wakil lelaki akan datang dalam jumlah yang ganjil dengan membawa hantaran kahwin untuk melihat rupa para calon isteri dan juga bersetuju untuk menikahi bakal pengantin perempuan. Seterusnya, perkahwinan akan diumumkan kepada orang ramai selepas persetujuan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peringkat ketiga di dalam adat perkahwinan masyarakat India, iaitu adat parisam. Adat parisam ini dibahagi kepada dua, iaitu parisam biasa dan udan parisam. Parisam biasa ialah satu pemberian hadiah yang dilakukan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala, udan parisam ialah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi hari perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parisam seumpama sebuah majlis pertunangan. Adat pemberian parisam ini akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Adat pemberian parisam ini akan diberikan oleh pihak pengantin lelaki yang telah menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah yang ganjil. Hantaran ini perlulah disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil sebagai cumanggali. Parisam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan yang diketuai oleh bakal pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India. Pada masa yang sama, alat muzik seperti nata sawaran dan milam juga dimainkan. Pihak perempuan akan menyediakan buyung yang dikenali sebagai purana kumbung yang diletakkan di ruang tamu. Lampu minyak yang dikenali sebagai kutu bilaku diletakkan bersebelahan dengan purana kumbung sebagai menunjukkan kurniaan Tuhan. Bagi memulakan adat tersebut, satu upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu.
Kemudian, bapa pengantin perempuan akan membawa parisam yang mengandungi sari dan diberikan kepada anak perempuannya. Pada masa yang sama, pengantin perempuan akan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu kepada Tuhan. Setelah itu, barulah pihak lelaki dan jemputan lain boleh melihat puranan kumum tersebut dengan lebih dekat. Pada hari tersebut, bakal pengantin perempuan akan memakai sari parisam dan dipimpin keluar oleh seorang wanita lain ke ruang tamu. Pada masa ini, beberapa saudara mara boleh mengalungkan kalungan bunga pada bakal pengantin perempuan. Ini kenali sebagai orai malai ataupun kalungan tunggal. Pengiring akan memberi kad jemputan kepada kedua-dua pihak pengantin. 3 upacara penting akan dijalankan selepas itu, iaitu mengunjungi rumah pengantin, ada ikat janji dan juga pemberian hadiah. Peringkat keempat ialah mukurtakal. 5 hari sebelum hari perkahwinan dijalankan, sebatang pokok muda mukurta yang lurus dan panjangnya 2 hingga 3 meter akan ditebang untuk dijadikan mukurtakal. Ia bertujuan bagi menandakan perkahwinan akan dilangsungkan di rumah keluarga tersebut. Pada peringkat kelima iaitu perkahwinan. Upacara ini dilakukan oleh pedanda, di mana pedanda akan menaburkan 9 biji dan selesainya acara menyarung cincin antara pasangan. Kemudian, pengantin lelaki akan mengalungkan tali diperbuat daripada benang kepada leher pengantin perempuan. Kedua mempelai akan memberi hormat kepada ibu bapa dan mertua masing-masing dengan menukar dulang berisi buah-buahan. Dan ibu bapa dan mertua pengantin akan menyapukan debu suci kepada pengantin. Seterusnya yang paling akhir sekali adalah pantang larang perkahwinan orang India. Jadi di sini kita dapat melihatlah di mana sebelum perkahwinan bagi kaum India terdapat beberapa pantang larang. Antaranya adalah sebelum berlangsungnya hari perkahwinan bagi kedua pengantin ini terdapat beberapa perkara penting yang perlu dijalankan terlebih dahulu, seperti penyediaan ta'ali dan juga muhtarakal. Jadi penyediaan ta'ali ini adalah penting kerana ia merupakan lambang suci perkahwinan kedua-dua pengantin yang dikalungkan pada leher mereka. Jadi muhtarakal pula dilakukan sebagai menandakan perkahwinan akan dilangsungkan di rumah tersebut. Majlis perkahwinan kedua-dua pengantin ini juga dimulakan dengan upacara nicaya, di mana mereka akan memberi hadiah seperti pakaian dan juga lain-lain. Yang kedua adalah kad undangan juga turut disapu dengan air kunyit serta dibawa ke kuil dalam jumlah yang amat kecil sebagai tanda rasmi undangan mereka ke perkahwinan mereka. Jadi ada juga di sini diselitkan iaitu upacara ke-6, iaitu menanam sebatang pokok yang lurus serta disapu dengan serbuk kunyit selama 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Jadi pengantin lelaki juga tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan itu dilangsungkan. Yang seterusnya pula adalah kita akan membincangkan tentang pantang larang semasa perkahwinan kaum India. Jadi dekat sini, upacara perkahwinan kedua pengantin ini akan dilakukan oleh pengganda ataupun ketua agama yang berdoa supaya pengantin dikurniakan hidup bahagia sehingga ke hari tua. Jadi perdana ini akan menabur 9 jenis biji rin setelah selesai acara menyarung cincin. Jika jamuan perkahwinan dilakukan di kuil, maka hanya sayur-sayuran sahaja boleh dihidangkan kepada para tetamu. Dan makanan lain tidak boleh dihidangkan, terutama yang adalah daging lembu, kerana agama Hindu amat melarang kaumnya untuk memakan daging lembu. Jadi sudah kita membincangkan tentang sebelum perkahwinan, semasa perkahwinan, dan juga kita akan masuk untuk yang terakhir sekali adalah selepas perkahwinan. Jadi kedua-dua pengantin ini perlu mengadakan jamuan bagi mendapat kehormatan dari ibu dan bapa dan juga mertua mereka. Kedua-dua pengantin ini juga mempunyai acara merobohkan kemah yang biasa dilakukan pada hari ketiga selepas hari perkahwinan. Jadi sebelum kemah mereka ini dirobohkan, mereka akan menggunakan ayam untuk disembelih sebagai tanda menunjukkan tamatnya upacara perkahwinan. Jadi mereka juga menyediakan jamuan ringan yang hanya diberikan kepada mereka peserta tersebut tetamu yang merobohkan kemah perkahwinan. Setelah selesainya majlis perkahwinan, pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Pengantin lelaki pula akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk menetap selama 3 hari. Iaitu ibu bapa dan mertua kedua pengantin akan menyambut mereka dan mengadakan jamuan untuk pasangan tersebut. Jadi setelah selesai menetap selama 3 hari, pasangan pengantin tersebut akan pulang ke rumah pengantin lelaki untuk memulakan kehidupan mereka sebagai suami dan juga isteri. Apabila kita berbincang tentang adat, maka timbul satu persoalan, adakah ia bertepatan dengan kehendak agama ataupun ianya tidak dibenarkan sama sekali.
Jadi kita berbalik kepada perkara yang asas, iaitu asal segala perkara adalah harus, selagi mana tiada dalil ataupun tidak berlanggar dengan apa yang dianjurkan oleh syariat agama kita. Jadi antara perkara-perkara yang sering dilakukan sebagai adat yang kurang bertepatan dengan agama adalah apabila pihak wanita menginginkan ataupun meminta nilai wang hantaran yang terlalu tinggi pada pihak lelaki, ia akan membebankan lelaki tersebut. Kadang-kadang ada yang sanggup untuk meminjam demi untuk memenuhi kehendak pihak wanita tadi. Ia akan lebih membebankan proses perkahwinan dan juga proses kehidupan selepas berkahwin. Jadi terdapat beberapa perkara yang kurang berlandaskan syariat, iaitu membebankan dan tidak memudahkan urusan perkahwinan. Seterusnya adalah apabila di majlis bersanding, kedua pengantin bersolek dengan solekan yang terlalu menonjol, dan kadang-kadang ada juga yang tidak menutup aurat. Para tetamu dapat melihat dan juga ia terang-terangan tidak berlandaskan dengan syariat. Jadi kita perlu membangkitkan kesedaran terhadap kita punya masyarakat supaya kita memperbetulkan perkara-perkara yang sudah terbiasa. Jadi akhir sekali adalah adat-adat yang bersamaan dengan adat agama lain, seperti contoh adat menepung tawar. Ianya sepatutnya kita tinggalkan kerana satu adalah kerana proses pembaziran, dan keduanya agama Hindu mempercayai bahawa dengan majlis tersebut dapat membuatkan kedua-dua pengantin hidup dengan aman dan harmoni selepas perkahwinan tersebut. Jadi terdapat beberapa perkara yang kita perlu tinggalkan dan kita berbalik kepada ajaran agama kita supaya kita lebih diberkati dan hidup kita akan tenang di dunia dan di akhirat. Jadi secara keseluruhan dan juga kesimpulan daripada perbincangan kami ini, kita boleh dapati bahawa masih ada masyarakat Malaysia yang mengamalkan adat resam dan pantang larang yang diwarisi oleh nenek moyang. Ini telah menjadikan kaum Melayu, Cina dan India mempunyai teras identiti dan kepribadian yang tersendiri. Walau bagaimanapun, amalan yang diwarisi oleh generasi lama perlu diberi pendedahan agar terus kekal menjadi warisan kepada generasi baru yang akan datang. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu nama lainnya adalah ADUN, Simanggung Datuk Francis Harden Hollis menyatakan warisan budaya perlu dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri, dan ini termasuklah pakaian, makanan, adat resam, seni dan juga sebagainya, kerana budaya seperti inilah melambangkan identiti sesebuah kaum, serta amalan budaya tradisional juga melambangkan sifat majmuk kepada masyarakat di Malaysia. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.